Assalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Malaysia, salam COVID-19, salam kita jaga kita. Diucapkan kepada yang berbahagia Dr. Abdul Hadi bin Borham serta rakan-rakan yang dikasihi sekalian. Nama diberi Muhammad Amiruddin bin Abdul Jalil, nombor metrik D201-2086215, dan rakan saya dan saya Muhammad Ridwan bin Saidin, bernombor metrik D20182086206. Saya daripada kumpulan 2 dan saya berasal daripada Selangor, Sabak Bernam. Pada hari ini, kami akan membentangkan tentang analisis metod dakwah Nabi Nuh alaihi salam. Tanpa membuang masa, jom kita tengok metod dakwah Nabi Nuh alaihi salam. Jom. Okey. Sebelum kita pergi kepada metod dakwah Nabi Nuh, perlulah kita kenal dahulu siapakah itu Nabi Nuh alaihi salam. So, jom kita kenal dulu siapa Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh alaihi salam mempunyai nama, tetapi Nuh alaihi salam itu merupakan gelaran kepada Nabi Nuh alaihi salam. Terdapat pelbagai pendapat, antaranya yang pertama adalah Imam As-Suyuti mengatakan bahawa Nuh itu bukanlah berasal daripada bahasa Arab, tetapi daripada bahasa Syria yang bermaksud syukur atau berterima kasih. Kemudian, pendapat yang kedua adalah menurut Imam Al-Hakim yang menamakan bahawa Nuh adalah kerana baginda sentiasa menangis. Dan menurut Al-Hakim juga, nama sebenar Nabi Nuh adalah Abdul Ghaffar. Abdul Ghaffar ini berumur sekitar dalam 950 tahun. Itu menurut pendapat yang rajih lah. Kerana dalam surah Al-Ankabut ayat ke-14 ada menyatakan bahawa Nabi Nuh AS berumur 950 tahun. Tetapi menurut Ibnu Abbas mengatakan bahawa umur Nabi Nuh adalah 1050 tahun. Berdasarkan kepada ayat, Allah utuskan Nabi Nuh ketika usia 40 tahun dan bersama kaumnya 950 tahun dan hidup setelah taufan banjir selama 60 tahun. Ini dinukilkan oleh Imam Al-Suyuti dalam kitabnya Al-Duru Al-Mansur. Kemudian menurut tafsir Al-Baidawi mengatakan bahawa Nabi Nuh AS berumur 922 tahun. Seterusnya adalah status Nabi Nuh sudah berkahwin, mempunyai seorang anak dan beberapa orang anak. Antara anaknya ada yang bernama Kan'an dan beberapa pendapat mengatakan baginda mempunyai 4 orang anak. So, kita dah kenal siapa Nabi Nuh. Jom kita pergi kepada metod yang pertama dakwah Nabi Nuh. Alhamdulillah, sekarang kita dah berada di bawah metod dakwah yang pertama, metod dakwah Nabi Nuh yang pertama. Okey, apakah metod dakwah Nabi Nuh yang pertama? Iaitu Nabi Nuh AS memulakan dakwahnya pada permulaan adalah secara senyap-senyap. Yang mana senyap-senyap itu bermaksud Nabi Nuh AS berdakwah di dalam lingkungan ahli keluarganya. Siapakah ia? Iaitu isterinya dan anak-anaknya. Dan baginda Nabi Nuh AS sentiasa mengingatkan agar anak isterinya dan anak-anaknya sentiasa mentauhidkan Allah dan jangan mengkufur dan menyekutukan Allah dengan menyembah berhala. Namun pada akhirnya Nabi Nuh AS sedih kerana isteri dan anak-anaknya sendiri mengkufurkan dan menyekutukan Allah dengan menyembah berhala. Dan pada pengakhiran mereka ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam banjir yang besar. Nauzubillahi min zalik. Okey, so jom kita pergi kepada metod dakwah Nabi Nuh yang kedua. Okey, metod dakwah Nabi Nuh yang kedua adalah Nabi Nuh AS setelah menjalankan dakwah pada peringkat yang pertama iaitu senyap-senyap, Nabi Nuh AS meneruskan lagi dakwahnya dengan metod yang kedua iaitu dakwah secara terbuka. Yang mana dakwah secara terbuka ini disebutkan di dalam surah An-Nuh. Ya, ini di dalam Al-Quran surah Nuh ayat yang ke-8 yang berbunyi summa inni da'autuhum jihara, bermaksud kemudian aku berdakwah kepada mereka secara jelas, secara terang-terangan. Di dalam tafsir Ibnu Katsir mengatakan bahawa jelas itu bermaksud pembicaraan yang jelas dan suara yang keras. Nabi Nuh AS berdakwah secara terang-terangan ini di mana di tempat yang terbuka, di pasar-pasar, di tempat yang terbuka, dan mendapat pelbagai tantangan yang hebat, cabaran yang hebat daripada umat Nabi Nuh. Dan juga pengikutnya itu
tidak sampai daripada 200 orang yang mengikuti dan menuruti dakwah baginda Nabi Nuh alaihissalam. Subhanallah, begitu kuat sekali usaha dakwah Nabi Nuh alaihissalam. So kita pergi kepada metod dakwah Nabi Nuh yang ketiga. Okey, alhamdulillah kita dah tahu metod dakwah Nabi Nuh yang pertama secara senyap. Kemudian Nabi Nuh pergi kepada peringkat yang kedua secara terbuka, dan metod dakwah Nabi Nuh pada peringkat yang ketiga adalah berdakwah secara gabungan dengan menggabungkan metod yang pertama dan juga metod yang kedua, iaitu sembunyi dan juga terbuka. Di dalam surah An-Nuh ayat yang ke-9, Nabi Nuh ada menyatakan bahawa Nabi Nuh AS menjalankan dakwahnya secara gabungan. Ayatnya yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Thumma inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israra. Maksudnya, selain dari itu, aku yakni berulang-ulang menyeru kepada mereka secara beramai-ramai dengan berterus terang, dan menyeru mereka lagi sekali, yakni lagi menyeru kepada mereka lagi secara berseorangan dengan perlahan-lahan. So dekat situ dah nampak bahawa secara jelas Nabi Nuh AS bergilir-gilir menggabungkan metod dakwahnya yang pertama dan yang kedua kerana demi mendapatkan hasil yang terbaik. Di dalam kitab Bidayah wa Nihayah mengatakan bahawa penentangan terhadap dakwah baginda Nabi Nuh AS begitu keras. Walaupun Nabi Nuh dah menjalankan dakwah dengan secara gabungan, tetapi umatnya tetap juga berdegil. Degil yang bagaimana? Degil sehingga kan ada yang tutup telinga menggunakan jari, menutup muka menggunakan baju. Tidak sahaja dengan tu, umat Nabi Nuh juga ada yang engkar dan menyombongkan diri terhadap dakwah Nabi Nuh alaihi salam. So bolehlah rujuk di dalam Al-Quran surah An-Nuh ayat 5 sehingga 12. Ada menceritakan bagaimana kedegilan dan penentangan terhadap dakwah Nabi Nuh alaihi salam. So ini adalah metod dakwah Nabi Nuh alaihi salam, bermula dengan senyap, iaitu ahli keluarga, secara terbuka dan juga gabungan. Yang mana hikmah Nabi Nuh alaihi salam, metod dakwah Nabi Nuh alaihi salam yang pertama itu adalah perlulah kita mulakan dengan ahli keluarga kita. Biarpun kita sebagai seorang ustaz ataupun ustazah ataupun bukan ustaz dan ustazah, tetapi ahli keluarga kita merupakan yang utama untuk kita dakwah dan menuju ke arah taati Allah dan juga berada di atas landasan-landasan syariat, insya-Allah. Okey, seterusnya saya serahkan kepada saudara Ridwan untuk meneruskan pembentangan pada metod yang seterusnya. Dipersilakan. Alhamdulillah, saudara saya iaitu saudara Amir telah membincangkan dan membentangkan beberapa metod sebentar tadi. Kini saya akan menyambung metod seterusnya yang digunakan pakai oleh Nabi Nuh AS, yang digunakan pakai dalam dakwahnya. Okay, baik, saya akan menyambung lagi beberapa metod dakwah Nabi Nuh AS, iaitu dakwah siang dan malam. Nabi Nuh AS sentiasa menyuruh kaumnya tanpa lelah dan jemu. Kita dapat lihat Nabi Nuh tidak memandang kepada darjat, walaupun kaumnya ada yang miskin ataupun ada yang kaya. Seterusnya kaumnya enggan menerima dakwah, bahkan mereka lantang menentang dengan sombong dan angkuh. Nabi telah menggunakan semua kudrat yang ada untuk berdakwah dan ianya tidak terhad pada satu-satu masa. Menurut Wahbah Az-Zuhaili, Nabi Nuh telah memulakan dakwah dengan cara sembunyi-sembunyi, iaitu setiap siang dan malam tanpa berhenti, walaupun ketika itu tidak mendapat sambutan daripada kaumnya. Surah Nuh ayat 5 yang menjadi bukti dakwah siang dan malam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi inni da'autu qaumi lailan wa nahara. Yang bermaksud sesungguhnya aku telah menyeru kaumku malam dan siang. Menurut Ibn Kathir dalam Bidayah wa Nihayah ada menerangkan sirah Nabi Nuh AS ini yang mana kaumnya sering ingkar kepada dakwah Nabi Nuh AS, sehingga kan kaumnya menyumbatkan anak jari kepada telinga mereka dan ada yang menutup muka mereka dengan menggunakan baju. Sebegitu teruknya mereka dalam menolak dakwah Nabi Nuh AS. Seterusnya, menurut Ibn Katsir, berdasarkan ayat tersebut, Nabi Nuh AS berdakwah supaya mendapat pahala ketaatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ialah tugas para rasul menyampaikan dakwah kepada kaumnya. Seterusnya, yang terakhir, seruan Nabi kepada keimanan tauhid yang suci. Kerana kaumnya ada yang menyembah berhala, iaitu 5 orang yang alim yang telah meninggal dunia. Iaitu, siapa nama mereka? Antaranya adalah Wad, Suwa, Yagus,
Ya'uq dan juga Nasr. Seterusnya adalah dakwah secara berterusan tanpa henti. Dakwah baginda antara yang terlama di kalangan rasul-rasul yang lain menurut Ibnu Katsir di dalam tafsirnya menerusi surah Al-Ankabut ayat ke-14, iaitu selama berapa tahun? 950 tahun. Ini merupakan suatu tempoh yang panjang dan tidak singkat dengan dihujani dengan pelbagai dugaan dan ujian di dalam dakwahnya. Seterusnya yang kedua adalah sepanjang tempoh tersebut hanya beberapa sahaja yang menerima dakwah Nabi Nuh AS ini. Jumlah antara pendapat ulama adalah berjumlah 80 orang sahaja yang beriman kepada Nabi Nuh AS sepanjang tempoh 950 tahun. Okey, jadi kepada pendakwah sekarang jangan gusar sekiranya bila kita berdakwah orang tidak menerima, kerana Nabi Nuh AS dia punya dahsyatnya ujian dalam berdakwah lebih hebat. Seterusnya, terpecahnya kaum Nabi Nuh AS kepada dua golongan. Yang pertama adalah golongan yang kaya, berpangkat ataupun berpengaruh. Yang kedua adalah golongan yang miskin, tidak berpangkat ataupun golongan bawahan. Golongan pertama adalah golongan yang ingkar kepada dakwah Nabi Nuh AS. Manakala golongan kedua adalah golongan yang beriman. Walaupun mereka berkasta rendah, tapi mereka terbuka hatinya dalam menerima dakwah. Seterusnya adalah dalam berdakwah, Nabi Nuh AS berdakwah dengan menunjukkan bukti kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Antaranya adalah hal yang berkaitan dengan alam semesta. Seterusnya adalah berdakwah dengan berita gembira, iaitu tabsyir. Menurut Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Quran Al-Azim, ganjaran buat mereka yang beriman akan dikurniakan beberapa ganjaran. Yang antaranya adalah rahmat dalam bentuk hujan, kekayaan, anak yang ramai, kebun tanaman, air sungai yang mengalir di kebun. Semua ganjaran ini telah disebutkan oleh Nabi Nuh kepada kaumnya, dan ini dirakamkan menerusi surah Nuh pada ayat ke-10 hingga ayat ke-12. Seterusnya tuntutan untuk bertaubat dari kekafiran, kerana Allah pasti akan menerima taubat berdasarkan ayat ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Ani'budullaha wattaquhu wa'ati'un, yang bermaksud sembahlah kamu akan Allah dan bertakwalah kepadanya, serta taatlah kamu kepadanya. Menurut tafsir Al-Azhar karangan Hamka ada menyebutkan bahawa semua ganjaran tersebut adalah sebagai iktibar. Pada masa kini kita perlu mengambil manfaat ataupun peringatan bahawa dengan mentaati Allah, ia tidak akan membuatkan kita menjadi miskin, bahkan Allah akan menambah nikmat kepada kita. Dan metod yang terakhir adalah berdakwah dengan peringatan, iaitu inzar. Kaedah memberi teguran perlu berfasah, bermula dengan peringatan yang lembut. Cara ini ialah cara yang ampuh dalam memujuk manusia untuk bertaubat. Seterusnya adalah seruan terhadap perlunya menyembah Allah, iaitu menghambakan diri. Menghambakan diri ini memiliki maksud ataupun tafsiran yang begitu luas, sebab ada segelintir orang yang berpendapat bahawa sembah ini adalah sujud. Padahal dengan erti menghambakan diri ini ialah meliputi perkara menjauhi larangan, berbuat baik dan mengikut hukum hakam yang telah Allah berikan kepada kita manusia. Seterusnya adalah lafaz ati'un di dalam surah Nuh menurut Ibnu Katsir adalah dengan meninggalkan semua perkara yang haram dan dosa. Seterusnya adalah menceritakan tentang azab yang bakal mereka terima sesudah menemui kematian. Nabi Nuh AS telah berdakwah kepada mereka dan memberi peringatan bahawasanya sekiranya mereka mati dalam keadaan tidak bertaubat, maka azab yang pedih akan mereka terima. Yang terakhir adalah menurut Ibnu Katsir menerusi ayat wa yu'akhirukum ila ajali musamma adalah dengan mentafsirkan bahawa Allah telah memanjangkan usia dan menolak azab selagi mana ianya menjauhi perkara yang terlarang. Dalam erti kata lain, ajal boleh ditangguhkan. Dalam perbincangan ini, ulama ada berpendapat bahawa ajal boleh dipanjangkan dan dipendekkan, namun ada juga yang berpendapat bahawa ini tidak boleh sebab telah tertulis di Lauh Mahfuz. Jadi kita hanya perlu berlapang dada. Pada kesimpulannya adalah dakwah yang dibawa oleh Nabi Nuh AS merupakan tugas yang sama seperti Nabi dan Rasul yang lain. Dakwah Nabi Nuh AS telah menempuh suatu bentuk ujian yang begitu berat dan dahsyat. Sirah dan metod dakwahnya dapat kita peroleh menerusi kisah sirah dan penceritaannya dalam Al-Quran. Ianya boleh dijadikan sebagai contoh panduan kepada kita selaku orang yang bertanggungjawab menyampaikan risalah dakwah dengan mengajak umat kepada agama. Sungguh pun jalan dakwah Nabi Nuh AS ditempuh dengan suatu masa yang sangat lama, namun sifat kesabaran dan ketabahan Nabi wajar dijadikan sebagai iktibar kepada kita supaya tidak mudah menyerah menyampaikan dakwah. Sungguh pun angka yang beriman terhadap Nabi Nuh AS adalah sedikit, namun baginda Nabi Nuh telah mendapat pujian dan penghargaan daripada Allah dengan kemuliaan darjat sebagai Rasul yang mempunyai ketinggian darjat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh itu kami berharap semua para pendakwah dapat mencontohi
kepelbagaian dakwah yang digunakan oleh Nabi Nuh AS dalam menepani manusia serta semangat yang tidak mudah luntur dalam menyampaikan dakwah. Sekian sahaja daripada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.